Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Zikri binti Taufiq Afandi. Nombor metrik 265966. Di pembentangan kali ini saya akan membincangkan tentang pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Kajian kes daripada negara China dan India. Subjek GMGF 2014, ekonomi dan pembangunan. Permulaannya kita akan cerita tentang pengenalan. Negara yang mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat adalah China dan India. Selain itu, negara India ni dia mempunyai penduduk pada tahun 2022 ni seramai 1417 bilion orang. Manakala China pula dia ada 1425. So dekat sini China yang lebih tinggi lah penduduk dia. So China sekarang ni dia tunjuk ranking yang pertama. Pertumbuhan penduduk ni memberi tekanan besar kepada sumber kestabilan ekonomi masyarakat India. Sebab negara dia yang kita tahu dia mempunyai krisis iklim. Dia bergelut dengan cuaca yang ekstrim. Lepas tu 80% pada tahun ni sumber air dia semakin berkurang, dan itu menjadi faktor penentu negara dia untuk masa hadapan. Dekat India, keluarga kecil hanya bagi 1% je kadar pertumbuhan penduduk. Dia tak banyak pun, dia bagi 1 je. Kalau untuk pada hari ni tak sama je, naik je 2 je, 1 kepada 2, tak banyak. Dan dia sekarang ni terus jatuh lah. Dia tak ada kenaikan sangat lah, sikit je dia punya naik. Dan negara China pula kalau ikut secara semula jadi dia, negara China ni dia kompleks. Dia memang menghasilkan populasi yang tak pernah sekata. Kalau dekat China ni, dia punya kepadatan penduduk dia berbeza-beza. Dia ketara. Sama ada dia dekat bahagian dia ketara lah. Yang terbesar ada dekat sebelah timur, ada yang kat sebelah barat tu lain pula dia punya kepadatan. Macam tu juga dia dekat bahagian-bahagian barat laut. Macam tu. China ni negara dia besar, so dia punya kepadatan penduduk tu tak sama. Lepas tu musim sejuk kat China, di negara China, musim sejuk dia ada penghijrahan dari peringkat awal pergi ke peringkat awal musim tu, dia ada penghijrahan. Lepas tu starting bulan Februari dan seterusnya sampai ke musim bunga, diorang ada hijrah ke penghijrahan lah yang berlaku dekat negara dia. Lepas tu selepas musim buruh datang balik dekat bahagian selatan. Untuk sebahagian besar menjadi petani lah dekat bahagian selatan ni. Selepas musim luruh diorang datang balik lah ke tempat diorang. Pertumbuhan penduduk. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007, penduduk memberi maksud manusia yang tinggal dalam suatu kawasan. Selain maksud manusia tinggal dalam satu kawasan tu ikut Dewan Bahasa punya pengertian lah. Kalau pengertian yang lain, dia bererti mereka yang mendiami sesuatu wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan orang tersebut. Kalau populasi maknanya populasi penduduk dekat situ dia bergantung pada faktor semula jadi ataupun faktor luaran. Sesebuah negara ni dia bergantung, ada yang bergantung dengan struktur umur, penduduk dan juga jantina lah, dia punya faktor populasi dia. Peningkatan, penambahan dan penurunan ataupun pengurangan jumlah atau bilangan penduduk kat sesuatu kawasan tu dia mengikut tempoh masa tertentu. Itu dipanggil pertumbuhan penduduk. Tak dinafikan China adalah negara yang sedang membangun. Dia ada memiliki beratus-ratus juta rakyat yang telah keluar dari kehidupan kemiskinan. So dia punya negara tak ada sangat orang miskin. Dia mungkin sebab ekonomi dia naik, so tak ada orang miskin tu kurang kat negara dia. Kalau dekat India pula, separuh daripada penduduk negara dia terpaksa berjuang dalam kemiskinan yang melampau. India dia punya ekonomi dengan dia punya penduduk tahap populasi penduduk dia tu tak sama rata. So banyak yang miskin lagi daripada yang berkemampuan lah. So dia agak struggle lah untuk berjuang kat negara dia sendiri. Sekarang
kita cerita pasal kadar pertumbuhan penduduk di India. Okay, sekarang kita masuk pasal negara India lah. Okay, India dia merupakan negara yang memegang sebahagian besar Asia Selatan. Okay, dia juga merupakan salah satu tamadun tertua dengan warisan budaya yang kaya. Okay, populasi yang sangat banyak daripada pelbagai etnik dan beberapa bahasa. Kini kita cerita tentang India kan. 1/5 daripada jumlah penduduk dunia adalah India. Itu menjadikan sebagai India adalah negara kedua yang paling ramai penduduk setelah China. China kan nombor 1 tadi kan. Okey, sekarang India. India nombor 2. India ni dia India dalam India, negara dia paling ramai penduduk. Okey, di dunia dengan jumlah 1.417 bilion orang. Okey. Dia punya rakyat dia seramai itu 1.417 bilion orang. Okey, daripada sejak tahun 1901. Okey, populasi dia bawah 190 juta. Okey, lepas tu dia berkembang hampir 10 kali ganda. Bayangkan 1901. Yalah, memang dah lama lah 1901 tu. Tapi dia berkembang hampir 10 kali ganda. Dan dia hampir mengatasi China. Dan ataupun dia lebih sikit daripada China. 2 kali ganda saiz dia. Menurut data yang disediakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, penduduk India pada tahun ini diangkakan 1.417.170 bilion dengan kadar pertumbuhan sebanyak 1.15%. Okay, kalau kita dah tahu dia sebanyak tu, dia punya kadar kelahiran sebanyak 18.2%, kadar kematian dia 7.3%. Maknanya lahir lagi banyak daripada yang mati lah. Kadar pertumbuhan penduduk kat negara India ni buat ketika ni amat membimbangkan sebab negara dia ramai rakyat dan ekonomi dia tak berapa nak. Itu yang membimbangkan dia orang lah. Okey. Kita cerita tentang faktor pertumbuhan penduduk dekat negara India. Okey, kemungkinan dia berkaitan dengan peningkatan populasi boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Peningkatan taraf hidup, akses penjagaan kesihatan, kadar kesuburan yang tinggi untuk kanak-kanak dilihat sebagai sumber kebanggaan. Takut negara dia, kalau negara yang banyak orang ni, banyak penduduk ni, dia rasa macam dia berjaya lah, negara dia berjaya, dia banyak penduduk. Okey, kemakmuran dan keselamatan, perindustrian, migrasi dan globalisasi. Kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang rendah dipengaruhi oleh ekonomi yang baik. Okey, kalau ekonomi baiklah keadaan penduduk dalam dia. Okey, tapi kalau tak, dia jadilah, kalau ekonomi baik, dia ada taraf kesihatan yang baik, kelengkapan kesihatan dan keselamatan yang cukup, sistem perubatan yang cekap, amalan kahwin muda juga diamalkan dan ini meningkatkan tahap kesuburan. Ada ramai yang kahwin, banyaklah yang kelahiran dia kan. Okay. Pemakanan yang baik dan penduduk dapat sumber makanan yang elok. Maknanya sumber makanan yang sihat. Lepas tu di situ membuktikan negara tersebut tak ada kematian yang akibat daripada kebuluran. Okay. Bukan pasal akibat sakit kebuluran. So itu kalau ekonomi dia baik lah. Ekonomi India juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Okey, kemampuan ekonomi negara tu dia menampung kos hari hidup rakyat. Okey, selain tu ekonomi meningkat, keperluan tenaga buruh pun akan meningkat. Macam contohnya negara China. Negara China ni dia banyak teknologi, dia banyak kemudahan teknologi. Okey, selain tu kemajuan teknologi juga merupakan faktor pertumbuhan penduduk. Contohlah, saya bagi contoh, kemajuan teknologi dalam perubatan kalau meningkat lah, dia boleh buat kita selamatkan penyakit. Okey, maknanya tak buang masa lah, kita ada teknologi yang boleh membantu. Okey, so kuranglah pesakit yang menderita dan itu boleh kurangkan kadar kematian yang diakibatkan daripada penyakit. Sekarang kita bincangkan tentang statistik pertumbuhan penduduk India. Okay, tahun 2011, India telah menjalankan bancian sebanyak 15 kali setiap 10 tahun. Okay, bancian India yang ke-16 akan diadakan pada tahun ni, 2022. Tapi saya rasa dah buat bancian dia. Sebab kita dah dapat dia, kerajaan dia pun dah isytiharkan berapa ramai penduduk dia.
Okey, mengikut data yang diberi daripada kerajaan diorang, pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk India secara rasmi dia seramai 121.0726.932 bilion dengan kadar pertumbuhan 17.7%. Okey, pertumbuhan penduduk India tahun ini 141717000 bilion dengan pertumbuhan sebanyak 15.1. Dia kalau ikut macam turun. Kadar pertumbuhan menurun dalam beberapa dekad yang lalu. Okey, dia turun lah. Okey, punca penurunan disebabkan pendidikan. Lepas tu pengurangan kemiskinan dan pembandaran yang semakin meningkat. Saya cakap tadi, dia menurun sebab ekonomi. Pada tahun 2022, lelaki membentuk 51.95 daripada 730 juta orang. Okey, kalau perempuan pula dia menyumbang 48.05% daripada jumlah dia sebanyak 675 juta. Okey, perpecahan jantina pada 52% kepada lelaki, 48% kepada wanita. Okey, sekitar 74% daripada penduduk India adalah di bawah umur 44 tahun dan majoriti penduduk India jatuh ke dalam kumpulan umur 0 hingga ke 24 tahun. Banyak orang muda. Tiada negara yang mempunyai lelaki dan wanita yang lebih muda. Okey, kumpulan umur 25 hingga 44 tahun dia berjumlah 434 juta orang. Okey, sebahagian besar daripada ni dia boleh dikaitkan dengan populasi lelaki dan wanita muda yang termasuk dengan kategori usia-usia yang saya sebut tadi lah. Di sini kita boleh nampak graf statistik pertumbuhan penduduk India. Kita 2012 dia sebanyak ni. Dia rendah sikit. Kita nampak dia meningkat sampai tahun 2021. 2022 dia turun. Tapi tak banyak, sikit je. Daripada graf ni kita boleh nampak lah. Pekerjaan di India. Okay, sekarang kita masuk topik pekerjaan di India. Okay, dengan kadar peningkatan KDNK sebanyak 9.4%, ekonomi India menjadi antara yang paling berkembang pesat di dunia. Ekonomi India berkembang secara berterus selama 2 dekad. Tapi pertumbuhan ekonomi dia tak sekata. Okay, dalam kelompok sosial, ekonomi dan rantau geografi yang berbeza dari setiap negara dengan setiap bandar dengan luar bandar. Dia tak sama, tak sekata. Okay, suku daripada penduduk negara India ni memperoleh pendapatan yang dia masih lagi, dia bekerja tapi dia dekat tahap-tahap ambang kemiskinan. Okay, dia hanya dapat $0.40 sehari. Sehari dia dapat 0.40. Okay, India adalah negara yang mengalami pemakanan yang tak seimbang. Paling tinggi kat kanak-kanak yang bawah umur 3 tahun. So dia tak sihat lah. Kesian kat budak-budak umur bawah 3 tahun. Dia punya pemakanan sangat tak seimbang. Benda ni hanya berlaku dekat negara India. Tenaga kerja dekat India ada 509.3 juta. Okay, dia banyak dia punya tenaga kerja. 60% daripada 593 juta tadi dia di bidang pertanian dan industri yang berkaitan dengan pertanian tu lah. 28% dalam bidang perkhidmatan, 12% dalam perindustrian. Okay, tanaman-tanaman pertanian utama termasuk beras, gandum, kapas, rani, teh dan ubi kentang. Okey, dia membentuk KDNK sebanyak 28%. Sektor perkhidmatan dan perindustrian dia membentuk 54%. Perindustrian utama, pembuatan kereta, simen, kimia, barangan elektronik, pemprosesan makanan, jentera, pelombongan, petroleum, farmaceutical, kelengkapan pengangkutan dan tekstil, dia hanya bagi 18% je dekat KDNK negara India. Seperti yang kita tengok dalam jadual ni, penduduk dia, okey, Disember 2012 pekerja dia hanya ada 29,579 ribu. Okay.
Lepas tu kadar penyertaan buruh dia 47.50% je untuk Jun ni. Untuk Jun 2022. Tapi penduduk dia ada 1,380 juta. Kadar kerja dia 43%. 43.9%. Kadar pengangguran belia dia 22.90% pada Mac 2021. Saya tak pasti lagi lah 2022 ni dia masih lagi di takat yang sama, ataupun dia makin tinggi ataupun dia makin rendah. Perkembangan ekonomi di negara India. India mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat perlahan berbanding ekonomi di negara Asia yang lain. India paling slow. 15 tahun lepas, tahun 1965, paling teruk. Ekonomi India paling teruk masa tu. Pengurusan ekonomi India dia sangat beruntung sebab kerajaan India tak ada alami masalah defisit ataupun hutang bajet. Dia tak ada masalah yang tu. Walaupun dia punya ekonomi agak slow, dia tak ada masalah tu. India ni dia tak pernah capai juga inflasi yang lebih daripada 20% ataupun sebanyak 20%. Kalau negara lain semua ada pernah capai inflasi. Dia tak pernah capai lah inflasi sampai 20% ataupun bawah daripada tu, ataupun tinggi daripada 20%. Mungkin takat-takat bawah daripada 20% tu dia pernah capai lah. Tapi tinggi daripada 20% India tak pernah capai inflasi. India mencapai 3.5% pertumbuhan ekonomi setiap tahun. 3.5% ekonomi setiap tahun. Sikit. Sangat rendah. Pertumbuhan ini dia tak kembang sangat. Sebab mungkin dari kadar-kadar pertumbuhan penduduk dia yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi. So dia punya pertumbuhan ekonomi pun jadi macam tak boleh nak berkembang sangat. So dia jadi 3.5% je setiap tahun. Pertumbuhan penduduk dekat tak sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Ekonomi tak berkembang tapi rakyat bertambah-tambah. Macam tu. Kekuatan ekonomi dia boleh menyebabkan ni lah, bekalan makanan, bilangan penduduk dia tak dapat nak tampung sara hidup. Lepas tu tiba-tiba jadi kemarau. Jadi kemarau, tak berjuta lah rakyat dia mati. Mati pun sebab apa? Kebuluran. Mata wang India rupi. Rupi sekarang tengah menjunam. Lepas tu pengangguran bertambah. Pengangguran semakin meningkat di negara India sekarang sebab mata wang dia jatuh. Dengan kadar pertumbuhan penduduk dia tinggi, ekonomi tak kembang. Okey, kita boleh nampak graf ni. Okey, graf ni tentang perkembangan ekonomi dekat India daripada Januari tahun 2020 je saya ambil sampailah Julai tahun 2022. Okey, kita boleh tengok Januari macam tu. Julai dia jatuh. Dia jadi negatif. Lepas tu dia naik sikit je. Januari 2021 tu dia naik. Mungkin lah dia masa yang tu COVID saya rasa. Yang jatuh menjunam ni rasanya time COVID. Lepas tu dia naik sikit. Sampai Julai 2021 tu dia naik. Dia naik tinggi lah. Lepas tu jatuh balik. Jatuh. Julai 2022 tu dia naik sikit lah. Tapi tak senaik yang 2021 tu. Okay, lepas tu turun. Okay, sebab tu lah kita kata ekonomi dia berkembang tak pesat lah, tak berkembang sangat. Okey, dah habis dah kita cerita tentang negara India. Sekarang kita masuk tentang negara China. Okay, sekarang kita nak cerita tentang kadar pertumbuhan penduduk dekat negara China pula. Okay, negara China ni majoriti dia banyak golongan miskin juga. Tak ada pendidikan, kurang zat makanan. Lepas tu benda macam ni boleh meningkatkan tekanan lah dekat rakyat dia, dekat masyarakat dia. Lepas tu China dia ada masalah kemerosotan kesuburan. Dan punca kemerosotan ni lah yang punca pertumbuhan penduduk dia tak meningkat banyak. Walaupun dia tetap nombor 1, tapi dia tak ramai. Dia jadi sikit-sikit. Dia tak macam tahun-tahun yang dulu-dulu. Okay, jumlah kesuburan dia menurun dari kira-kira 2.6% pada akhir tahun 1980-an ya. Lepas tu
melebihi 2.1 yang diperlukan untuk menggantikan kematian kepada 1.16% tahun lepas. Tahun lepas naik 1.16 je. Kadar kelahiran menurun 10.6 juta. Kelahiran turun 10.6 juta bayi pada tahun lepas. Lepas tu dia menurun sebanyak 11%, 11.5% lah daripada tahun 2020. Faktor pertumbuhan penduduk di negara China. Okay, China ni dia ada ambil langkah-langkah lah untuk menggalakkan kelahiran. Macam cukai, dia nak bagi cuti bersalin yang lama. Lepas tu insurans perubatan, dia nak tingkatkan benda tu. Subsidi perumahan, wang tambahan untuk anak ketiga dan tindakan keras terhadap khidmat tutor swasta. Kalau dia bagi mahal, dia akan bagi tindakan lah. Ini semua untuk menggalakkan kelahiran. Sebab dekat negara China, keinginan wanita negara China ni nak mempunyai lebih anak kurang. Dia paling rendah kat dunia. Okey, sekarang kita bercerita tentang statistik. Okey, sekarang saya bentangkan tentang statistik penduduk China. Penduduk China ni dia ada seramai 1,392 bilion penduduk. Okey, untuk tahun ni lah, sampai ke tahun ini. Okey, lepas tu untuk usia kanak-kanak ke bayi di bawah 4 tahun, dia ada sebanyak 779,445 juta. Okey, kanak-kanak yang hidup sebanyak 84,973 juta. Okey, sekarang ni saya nak kira nak bagi tahu tentang bilangan kanak-kanak yang berusia daripada umur 5 tahun sampai 9 tahun. Okey, kita pecahkan kepada perempuan seramai 37,560 juta. Okey, kalau untuk lelaki pula 41,887 juta. Okey, dia ramai ya kanak-kanak dekat negara China. Kanak-kanak berusia 10 tahun sehingga 14 tahun berjumlah 45,634 juta. Okey, lepas tu dipecahkan kepada kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki 45,875 juta. Kanak-kanak perempuan pula 39,764 juta. Okey, kalau ikut jumlah lelaki 74,399 juta. Jumlah wanita 70,797 juta. Okey, dia banyak lelaki lah. Banyak lelaki. Lepas tu kalau ikut golongan remaja yang hidup dekat negara China, dia ada 83,300 juta orang. Okey, yang ni dalam lingkungan 14 tahun sampai 19 tahun. Okey, kalau jumlah remaja lelaki 44,744 juta. Jumlah remaja perempuan 38,556 juta. Okey, jumlah keseluruhan dia seperti berikut. Keseluruhan lepas kita dah bahagi tu, okey, daripada umur kosong makna bayi sampai umur 14 tahun dia seramai 250 juta orang. Okey, kalau 15 hingga 29 tahun 258 juta orang. 30 hingga 44 tahun 325 juta. 40 hingga 59 tahun 330 juta. 60 hingga 74 tahun 218 juta. 75 hingga 89 tahun 58 juta je. 90 tahun ke atas 3,531 juta. Rakyat dia memang ramai. Sangat ramai. Okey, kalau mengikut graf yang ada ni, dia nampak tak nampak je. Okey, kalau kat sini saya nampak tahun 2022 penduduk dia ada 1404 bilion. Okey, dia dah pecah kepada lelaki dan perempuan dekat situ. Okey, yang ni saya tunjuk dekat dalam graf ni statistik pertumbuhan penduduk China ni daripada tahun 1990-an sampai tahun
Kita sekarang tahun 2022 kan. Okey, ni tahun 2100. Tadi kita cerita pasal statistik dia. Okay, sekarang kita cerita pasal pekerjaan dekat negara dia. Okay, dekat negara China punya pekerjaan ni. Kat China dia sebenarnya kos dia rendah je. Okay, dia nak menjalankan aktiviti perkilangan. Dia tak ada persatuan tau untuk menarik minat pengurus-pengurus syarikat asing. Okay, dia tak ada kesatuan. Okay, China ni dia memperolehi 812.7 juta tenaga buruh. Tenaga buruh dia ramai. Okay, 43% daripada tu ada dalam sektor pertanian, 25% dalam sektor perkilangan, 32% dalam sektor perkhidmatan. Okey. Lepas tu kadar pengangguran kat negara ni dia ada 4.2% je. Okey, sebanyak 4.2% saja kadar pengangguran negara China. Okey, merujuk pada jadual ni, okey, pengangguran pada 2022 Mac. Okey, dia punya bacaan pengangguran 1102. Unit dia 10 dalam 1000. Okey, pekerja dia ada seramai 74652, 10 dalam 1000. Okey, yang tu last tahun lepas, Disember 2021. Jawatan kosong dia banyak. Tu pada tahun Disember 2018 lah. Tak tahulah kalau tahun ni diorang dah masuk ke apa. Okey, gaji minimum dia ikut bulanan macam kita jugalah, tapi dia 2590. Itu minimum gaji dia. Negara kita minimum gaji berapa? 1000 berapa itu? Negara kita 1005 kan dia punya minimum gaji. Negara dia 2590 minimum gaji. Okeylah, kita cerita pasal dia punya perkembangan ekonomi lah. Okay, kita cerita pasal perkembangan yang tadi tu dah tersilap lah. Saya dah pergi buat beza negara dia dengan negara kita. Okey, tak apa. Kita sekarang kita cerita pasal ekonomi negara China. Okay, negara China dia ekonomi kedua terbesar. Okay, dia paling kedua terbesar lah. Okay. Daripada segi KDNK nominal dia menjadi ekonomi terbesar berdasarkan KDNK PPP. Okay, dia jadi yang terbesar pula. Yang tadi kedua terbesar. Sebab purata pertumbuhan China ni dia punya ekonomi sebanyak 90% untuk tempoh yang ke 30 tahun lepas. Okay, dia juga merupakan pengimport kedua terbesar di dunia. Dan juga pengeksport terbesar. Okay, kalau ikut perkembangan dia punya ekonomi negara, dia adalah yang terpantas. Dia memang terpantas. Pertumbuhan mencecah 80% setiap tahun. Itu mengikut statistik yang diberi oleh kerajaan dia lah. Okay, China ni sebenarnya fokus utama dia buat semua negara yang pernah kutuk-kutuk dia dulu pun nak tiru dia punya perkembangan ekonomi. 8% setiap tahun. India tadi baru 3 point berapa. So dia memang terpantas di dunia lah dia punya perkembangan ekonomi. Okey, ni graf dia punya perkembangan ekonomi dia. Kita boleh tengok. Habis dah pasal negara China dengan India. So kita boleh nampak perbezaan antara dua negara ni. Walaupun negara yang ni rakyat dia ramai, macam mana pula perkembangan ekonomi dia. Okey, macam negara ni ramai, ekonomi dia macam mana pula. Macam tu. Okey, sekarang kita nak cerita tentang kesan-kesan negatif kalau negara tu lebih sangat penduduk dia. Efek kelebihan penduduk kat dalam sebuah negara kalau ikut apa yang saya kaji daripada kajian kes yang saya buat. Penduduk yang ramai ni kalau tak selaras dengan ekonomi, dia boleh buat kita boleh mengakibatkan ada sedikit persaingan untuk dapatkan pekerjaan. Lepas tu kena pula pekerjaan tu terhad. Memang kena bersaing. Lepas tu selain persaingan dalam segi pekerjaan, kita juga ada masalah pengangguran. Dah bersaing nak dapat kerja, yang tak dapat kerja pun tinggi. Bila ramai yang tak dapat kerja, masalah pengangguran pun tinggi. Apa lagi yang tinggi? Mestilah kemiskinan yang tinggi. Okey, itu efek
dia. Selain tu, kalau semakin pesatlah sebuah negara tu, semakin pesatlah ekonomi dia pesat, rakyat dia pesat, ramai, pertumbuhan penduduk dia ramai, dia boleh buat macam penerokaan alam semula jadi tu macam kerap lah. Banyak benda kita buat, macam hutan semua, dan jadi tak ada lah sebab sibuk. Kalau ikutkan dalam sektor pekerjaan, mungkin ada yang terpaksa nak buat jadi buruh, nak buat bangunan ke. So hutan-hutan ni semua dah tak ada. Lepas tu hutan-hutan ni tak ada untuk jadikan sumber bahan mentah industri lah. Tak kira lah bahan mentah untuk apa, bahan api ke, untuk buat kawasan penempatan ke, macam saya cakap tadi. Selain itu, dia mengakibatkan kawasan pertanian pun terpaksa dikorbankan. Sebab apa? Nak buat pembangunan. Bila dah ada pembangunan, makin ramai, mesti nak kena ada pembangunan untuk letak rakyat dia. Lepas tu, bila dah teroka hutan, dah teroka tempat pertanian, dah teroka alam semula jadi macam tu, apa yang jadi? Dah pasti pencemaran alam yang terjadi. Bila terlalu ramai penduduk, apa jadi tadi? Tadi pencemaran alam lah kan. Kenapa jadi pencemaran alam tu? Selain pencemaran alam yang dah jadi, sumber terhad macam air pun jadi masalah juga. Tanah pertanian semua dah jadi terhad. So dia akan jadi konflik kat sini. Konflik lah dekat sumber air, sumber tanah ni, dia jadi konflik. So dia bagi impact dekat negara dengan alam sekitar. Contoh macam pencemaran sumber air tadi. Mungkin air kotor, dah tak cukup air, nak pusing pun tak cukup. Tanah pun tak ada. Tanah yang ada pun jadi tempat pembuangan bahan industri. So jadi apa? Penuh dengan sampah sarap. Dah jadi penuh dengan sampah sarap, dah pencemaran alam lah jadinya. Negara pun berkembang tapi sibuk dengan pencemaran alam. Dah jadi pencemaran alam, jadi apa lagi? Kerosakan alam lah. Dia pencemaran alam, kerosakan alam, sama je. Lepas dah pasal alam semula jadi, kita ni dah jadi macam tu, jadi pula persaingan dalam pendidikan. Penempatan, pekerjaan, kesihatan. Lepas tu lain-lain punya impak negatif. Dia boleh buat kes jenayah meningkat tau. Memang kita nampak macam ada kena mengena ke kes jenayah ni? Ada. Bila tak ada kerja, persaingan pekerjaan tu meningkat, penduduk pula tak ada peluang nak dapat kerja. Ada yang dapat kerja tu mungkin hidup dia okey lah. Yang tak ada kerja tu, hidup dia macam mana? Dia akan cari jalan nak cari duit, nak nampung hidup dia. Kena pula yang nak kerja tu ada keluarga. Dia mestilah nak tampung kehidupan dia. Apa yang nak jadi kalau tak ada kerja? Itu yang buat dia orang mencuri, meragut. Kalau yang perempuan mungkin dia buat kerja senang lah, melakukan pelacuran. Ataupun lelaki nak kerja senang, kidnap perempuan tu, buat pelacuran. Tak pun dia buat kat isteri dia je jadi pelacur. Okay. Bilangan penduduk ramai ni, dia memang boleh menjana pembangunan ekonomi negara. Tapi dalam masa yang sama, dia kena selaras. Kalau terlalu ramai, ekonomi pula tak cantik, tak tinggi. Itu yang jadi kebuluran. Kekurangan tenaga buruh bukanlah masalah, dia kata bukan masalah. Tapi bagi saya, betul lah, dia bukanlah masalah. Kalau dah negara tu penuh dengan pendatang haram, pendatang haram pula jadi tak heran nak kerja apa. Itu yang buat jadi apa? Buat jadi perebutan dan persaingan pekerjaan. Orang luar dia tak heran nak kerja apa, janji dia kerja. Orang dalam negara tu dah nak kena bersaing pula dengan negara luar, dengan warga negara luar lah. Lepas tu bila makin ramai buruh, kalau ikut impak positif dia, banyaklah hasil produk untuk negara tu, produk ke barangan ke dari negara tu. So itu yang boleh buat diorang yang ada peluang kerja. Selain tu, faktor lain juga untuk pertumbuhan penduduk ni, kadar kesuburan. Okey, dia kena kekal. Dia kena sama je, kekal je.
Lepas tu dia kena celik huruf lah. Dia tak boleh tercicir terlalu jauh. Lepas tu jangka hayat wanita dia kena lebih tinggi, supaya taraf hidup pun jadi tinggi lah. Sebab yang nak buat kelahiran ni kamu wanita. So daripada segi kesihatan ke, kehidupan ke, perempuan ni kena dijaga lebih. Habis. Belum. Ni saya nak cerita tentang kesimpulan. Sedikit sahaja kesimpulan daripada saya. Okey, saya terangkan. Bila pertubuhan penduduk dekat negara ni terjadi, dia perlu diselia dengan rapi. Okey, kena tengok. Kena make sure benda tu sama. Tak boleh turun, tak boleh naik. Dia kena sama rata. Bila kekurangan kematian, bila banyak kematian pada tahun tu, tahun yang akan datang dia kena ramai lahir lah. Tapi siapalah kita untuk menentukan benda tu. Cuma dia perlu diselia. Okay, kita tidak kalau ikut jumlah penduduk, tetap taraf hidup dengan perbezaan taraf hidup kat masyarakat ni, kalau boleh jangan berbeza jauh. Kalau yang ni kaya, yang miskin sangat, tak nak macam tu. Dia kalau boleh yang kaya sederhana, dia kena ada kaya sederhana. Dia tak boleh kaya miskin. Dia kena ada tengah. Kaya, ada miskin, ada sederhana, ada mampu, macam tu. Dia kena ada. Dia tak boleh terlalu jauh. Kaya, miskin. Yang ni kebulu, yang ni terlebih makan. Tak boleh macam tu. Dia kena pantau lah benda tu. Dalam memastikan jumlah rakyat yang bertambah, benda pertama kerajaan perlu buat adalah menilai taraf kesihatan penduduk dia. Okay, kesihatan tu yang utama macam saya cakap tadi. Selain kesihatan, pendidikan. Okay, dia tak boleh buat rakyat dia terlalu tercicir. Yang tak berkemampuan tadi tak boleh tak tahu huruf. Kalau boleh cuba buat dia orang ada sedikit pendidikan. Semakin berkembang, kalau dia nak ekonomi dia berkembang, dia kena buat benda ni sejajar dengan pertumbuhan penduduk. Kalau tak sejajar, kita boleh nampak akibat dia dekat negara India. Sekian, terima kasih. Ini sahaja pembentangan daripada saya. Minta maaf kalau ada salah silap, dan terima kasih kepada lecturer kerana sudi melihat pembentangan saya. Terima kasih.